Assalamualaikum, nama saya Farhana akan membentangkan mengenai pengenalan topik untuk tajuk ini. Peradaban dan tamadun adalah satu perkara yang menarik yang telah dibincangkan sejak dahulu lagi oleh ahli arkeologi. Perbincangan mengenai peradaban Timur Tengah di mana kawasan-kawasan Timur Tengah ini adalah terdiri daripada majoriti orang yang berbangsa Arab yang beragama Islam. Terdiri daripada kawasan yang terletak seperti di Asia Barat dan di Afrika Utara, di mana kawasan-kawasan ini juga terletak di wilayah seperti di Turki, Mesir, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Syria dan kawasan-kawasan di tebing barat. Untuk berbincang mengenai topik peradaban dan tamadun mempunyai definisi yang tertentu. Peradaban didefinisikan sebagai istilah adab, di mana maksud adab itu sendiri mempunyai nilai yang tertinggi terhadap tingkah laku manusia. Manakala maksud tamadun itu pula diambil daripada bahasa Arab iaitu madana yang bererti pembangunan. Kedua-dua maksud ini mempunyai tujuan yang sama untuk membangunkan sesuatu bangsa, kaum atau tempat itu sendiri yang dapat membantu memberikan keutamaan kepada berbagai aspek seperti sosial, budaya, kerohanian dan jasmani. Peradaban tanah Melayu sebelum kedatangan peradaban Timur Tengah itu sendiri sering dikatakan sebagai era jahiliyah iaitu bermaksud kebodohan, di mana keadaan peradaban boleh dikatakan mempercayai animisme iaitu kepercayaan kuasa kepada objek tertentu di muka bumi ini. Itu sahaja daripada saya mengenai pengenalan topik untuk peradaban Timur Tengah ke atas tanah Melayu. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashki binti Ruslan dan saya akan membentangkan tentang kepentingan kajian dan juga faktor-faktor peradaban tanah Melayu menerima peradaban Timur Tengah. Dengan menjalankan kajian tentang pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu, kita dapat memperluas pengetahuan kita tentang sejarah, budaya agama, ekonomi dan perkembangan intelektual dalam konteks hubungan antara kedua kawasan tersebut. Kajian ini memainkan peranan penting dalam memahami warisan budaya dan sejarah yang kaya dari peradaban Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cepaka Natasha binti Abdul Ghaffar. Antara objektif kajian bagi pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban tanah Melayu. Yang pertama, mempelajari pengaruh agama Islam dari Timur Tengah ke atas Melayu dan bagaimana ia membentuk identiti masyarakat di tanah Melayu. Yang kedua, mempelajari hubungan antara peradaban Timur Tengah dan peradaban Melayu dan bagaimana pengaruh ini membentuk sejarah dan perkembangan peradaban tanah Melayu. Yang ketiga, mengkaji pengaruh perdagangan dan ekonomi dari Timur Tengah ke atas Melayu dan bagaimana ia membentuk perkembangan perdagangan dan ekonomi di tanah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia dan saya akan membentangkan tentang sebab-sebab kedatangan orang Timur Tengah. Pengaruh utama peradaban dari Timur Tengah ialah pengembangan agama Islam. Terdapat teori yang menyatakan Islam dibawa terus dari semenanjung tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Pengaruh peradaban dari Timur Tengah di alam Melayu bermula di Perlak dengan terbentuknya kerajaan Islam pertama pada 840 Masihi. Kemudian diikuti dengan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1042. Pasai telah muncul sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam yang boleh dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu. Melaka pula telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam dan menjadi nadi kegiatan pengajaran serta penyebaran agama Islam bagi seluruh Kepulauan Melayu. Peradaban Melayu telah menyerap umur dan tradisi tamadun Islam yang akhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu Islam tahap dunia di Melaka, Patani, Aceh dan juga Johor, Riau, Lingga. Namun begitu, pengaruh peradaban India tidak sepenuhnya hilang, cuma diadaptasi bersama dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Sebagai contohnya, hierarki pemerintahan, adat perkahwinan dan juga warisan kesenian. Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong penerimaan ini seperti faktor agama, perdagangan, pertukaran budaya, keperluan politik serta hasrat untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan.
Pengaruh peradaban Timur Tengah memberikan impak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu. Salah satu faktor utama penerimaan peradaban Timur Tengah oleh peradaban Melayu adalah kedatangan agama Islam. Ajaran Islam yang dibawa oleh peradaban Timur Tengah menarik minat masyarakat Melayu yang pada masa itu masih menganut agama-agama animisme seperti Hindu dan Buddha. Islam membawa konsep kehidupan yang jelas dan tegas serta memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hukum, etika dan sistem kepercayaan. Dengan hati yang terbuka, masyarakat Melayu menerima Islam dan agama ini secara perlahan dengan menjadi agama utama dalam kehidupan mereka. Perdagangan juga menjadi faktor penting dalam penerimaan peradaban Timur Tengah oleh peradaban Melayu. Peradaban Melayu yang terkenal dengan jaringan perdagangan yang luas dan aktif menjalinkan hubungan dagang yang erat dengan Timur Tengah. Pertukaran barang antara Melayu dan Timur Tengah membawa interaksi antara pedagang, pelaut dan penduduk setempat. Jadi melalui interaksi ini, pengaruh budaya Timur Tengah mula meresap ke dalam masyarakat Melayu. Oleh itu, masyarakat Melayu yang bergantung pada perdagangan memiliki kepentingan ekonomi yang kuat dan bersedia untuk menerima pengaruh peradaban dari Timur Tengah. Pertukaran budaya antara peradaban Melayu dan Timur Tengah juga memainkan peranan penting dalam penerimaan ini. Timur Tengah memiliki warisan budaya yang kaya termasuk seni bina, tata cara sosial dan juga tradisi keagamaan. Masyarakat Melayu yang terbuka dan mudah menerima pengaruh budaya ini mengadaptasi elemen-elemen baru dalam seni muzik, seni bina dan adat istiadat Melayu. Pertukaran budaya ini tidak hanya memperkayakan kehidupan masyarakat Melayu tetapi juga memperkuatkan hubungan antara kedua peradaban ini. Selain itu, faktor keperluan politik juga memainkan peranan dalam penerimaan peradaban Timur Tengah oleh peradaban Melayu. Sistem pemerintahan Timur Tengah seperti kesultanan dan sistem pentadbiran yang efisien diperkenalkan dan diadaptasi oleh peradaban Melayu. Konsep kesultanan membentuk struktur politik yang lebih stabil dan efektif dalam masyarakat Melayu. Jadi, pengenalan ini memainkan peranan yang penting dalam menjaga kestabilan sosial dan juga politik dalam wilayah tersebut. Secara keseluruhan, penerimaan peradaban Timur Tengah oleh peradaban Melayu telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara hidup, budaya, politik dan pemikiran masyarakat Melayu. Faktor agama, perdagangan, pertukaran budaya, keperluan politik dan hasrat untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan telah mendorong penerimaan ini. Pengaruh peradaban Timur Tengah telah membentuk peradaban Melayu menjadi lebih dinamik, beragam dan juga berkembang. Perbezaan peradaban Timur Tengah dan peradaban Melayu dapat dilihat dari banyak sudut dan pengaruh ini amat ketara, terutamanya dalam aspek agama, kesenian, bahasa dan budaya. Tamadun Timur Tengah terkenal dengan sejarahnya yang kaya dan pelbagai yang telah membentuk cara orang hidup dan berinteraksi antara satu sama lain. Tamadun di Timur Tengah dicirikan oleh tradisinya yang telah lama wujud yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Salah satu aspek perbezaan yang paling ketara dalam tamadun Timur Tengah ialah dari aspek agama, di mana tamadun Timur Tengah memberikan penekanan yang kuat terhadap agama. Islam merupakan agama dominan di rantau ini, memainkan peranan yang penting dalam membentuk budaya dan tradisi masyarakat. Selain itu, tamadun Timur Tengah ini mempunyai tradisi sastra yang kaya yang telah menghasilkan beberapa penyair dan penulis yang paling terkenal di dunia. Manakala dari aspek kesenian, Timur Tengah terkenal dengan seni dan seni binanya yang dicirikan oleh reka bentuk dan corak yang rumit. Sebaliknya, tamadun Melayu terkenal dari segi kebudayaan, bahasa dan sistem politik yang unik yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah Asia Tenggara. Dari aspek agama, sebelum kedatangan Islam, tanah Melayu mempunyai pelbagai agama dan kepercayaan seperti Hindu, Buddha dan animisme. Tetapi selepas kedatangan Islam ke tanah Melayu, agama itu semakin meluas dan mempengaruhi kebudayaan Melayu. Bukan itu sahaja, dari aspek kesenian, tanah Melayu juga mempunyai keunikan tamadun tersendiri yang terkenal dengan seni dan muziknya yang bercirikan
reka bentuk dan irama yang rumit. Dan selain itu, kesenian dan seni bina Islam juga mempunyai pengaruh yang besar di tanah Melayu, khususnya dalam bentuk masjid dan istana. Akhir sekali, dari aspek budaya, tamadun Melayu mempunyai tradisi masakan yang kaya yang telah menghasilkan beberapa hidangan paling terkenal di dunia, dan tidak dilupakan juga pengaruh perkembangan bahasa Melayu dan Islam di kawasan ini adalah disebabkan kerajaan Melaka menjadi pusat perdagangan penting pada abad ke-15 dan ke-16. Selepas kedatangan tamadun Timur Tengah, pengaruh Islam dapat dilihat dalam bahasa Melayu yang banyak meminjam perkataan daripada bahasa Arab dan Parsi. Seterusnya ialah tentang kesan-kesan kedatangan peradaban Timur Tengah. Terdapat pelbagai kesan kedatangan peradaban Timur Tengah di tanah Melayu. Antaranya ialah terhadap agama dan juga kepercayaan. Sebahagian masyarakat Melayu telah mempercayai tahyul dan khurafat, iaitu kepercayaan animisme, dinanisme dan penyembahan nenek moyang atau hyang, serta kepercayaan Hindu-Buddha, dan digantikan dengan akidah tauhid. Islam ialah mereka percaya dengan konsep ketuhanan, hormat menghormati antara manusia dan menitik beratkan soal persamaan taraf. Cara kehidupan mereka juga turut berubah kepada cara hidup beragama dengan mengamalkan, menghayati ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Dalam kepercayaan ini, mereka menganggap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa gaib. Sehubungan dengan itu, wujudnya pemujaan atau penyembahan kepada sungai-sungai, batu-batu, pokok-pokok dan fenomena alam yang lain. Kuasa gaib itu disifatkan sebagai hantu, jembalang atau jin yang menjadi penunggu objek tersebut. Islam mengubah pandangan dunia masyarakat Melayu Nusantara daripada mempercayai roh, semangat dan dewa-dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat dan juga kitab-kitab suci. Kesan lain akibat daripada kedatangan peradaban Timur Tengah di tanah Melayu ialah dari segi sistem pendidikan. Mengenai sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan, ternyata agama Islam telah membawa beberapa perubahan dan pembaharuan kepada peradaban Melayu. Oleh sebab agama Islam menerima naungan daripada istana Raja-Raja Melayu, maka istana telah dijadikan pusat kegiatan dan penyebaran ilmu. Ini menunjukkan semua lapisan masyarakat tanpa mengira kedudukan sosial berpeluang untuk mendapatkan dan mempelajari ilmu pengetahuan terutama mengenai ajaran Islam. Kesannya, ramailah masyarakat Melayu yang celik huruf berbanding sebelum kedatangan Islam, di mana ilmu pengetahuan hanya dipelajari oleh golongan istana sahaja. Kesan lain ialah muncullah golongan intelektual terutama alim ulama di beberapa pusat tamadun Melayu Islam dengan karya-karya utama mereka, terutamanya karya-karya berbentuk keagamaan yang disampaikan dalam bentuk persuratan yang dinamakan sastra kitab. Ulama dalam bidang agama ini tidak hanya berperanan sebagai guru agama, pengarang kitab dan penasihat raja-raja, malah dia juga berjihad sebagai pahlawan di medan perang. Oleh itu, golongan ini sentiasa mendapat penghormatan yang tinggi di kalangan masyarakat dan juga pemerintah. Selain dan pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu ialah terhadap sosial. Berikutan dengan perkembangan Islam di alam Melayu, ciri-ciri sosial Islam juga telah bertapak secara beransur-ansur yang akhirnya berjaya mengambil tempat ciri-ciri sosial Hindu yang menguasai masyarakat ketika itu. Antara ciri-ciri sosial yang dibawa oleh Islam ialah persamaan taraf dan persaudaraan Islam antara semua anggota masyarakatnya, sehingga tergugat kedudukan sistem kasta dan perhambaan serta perbezaan taraf di kalangan mereka. Dengan terhapusnya sistem kasta yang dipengaruhi oleh budaya dan tamadun Hindu itu, Islam telah menggantikannya dengan memperkenalkan sistem atau konsep persamaan taraf dan persaudaraan Islam, malah berjaya mewujudkan perpaduan, kemesraan dan semangat bantu-membantu antara satu sama lain. Setelah kedatangan Islam ke tanah Melayu, konsep kasta dilihat tidak lagi relevan kerana Islam menegaskan bahawa manusia berasal dari Adam dan Hawa.
Kedudukan dan taraf manusia dinilai berdasarkan iman dan takwanya, bukan pada pangkat dan juga darjat kebangsawanannya, seperti yang diamalkan oleh tamadun Hindu melalui sistem kasta. Seterusnya, kesan kedatangan peradaban Timur Tengah ke atas tanah Melayu dari sistem perundangan. Sistem perundangan ke atas peradaban tanah Melayu telah bertukar ke arah ajaran dan hukum Islam. Terdapat teks dan undang-undang penting yang menjadi bukti bahawa pengaruh ajaran Islam ini dalam sistem perundangan. Contohnya, kita dapat lihat dari segi Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Hal ini dapat dilihat pemimpin Raja-Raja Melayu Melaka mengamalkan ajaran Islam yang diterapkan, iaitu daripada Sultan Mansur Shah meninggalkan wasiat agar puteranya tidak menyalahgunakan kuasa serta dapat berpegang dengan hadis Nabi yang setiap orang adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab di atas pimpinannya. Sehubungan dengan itu, terdapat fasal perundangan khusus bagi pemerintahan, iaitu kepada menteri-menteri, pegawai istana dan tentera untuk berbakti mengikut ajaran yang berlandaskan Al-Quran, iaitu menjalankan kebaikan dan mencegah segala kemungkaran. Untuk dari segi bidang kesenian pula, perkembangan budaya dan adat daripada peradaban Timur Tengah memberikan impak yang sangat besar ke atas tanah Melayu dalam aspek kesenian. Peninggalan bidang kesenian dapat dilihat dalam seni arkitektur Melayu. Seni bina mempunyai unsur kesenian Islam yang diterapkan oleh peradaban Timur Tengah, seperti mempunyai elemen kubah dari kebentuk geometri dalam pembinaan masjid di tanah Melayu. Sebagai contoh, di tanah Melayu sangat popular dengan pengaruh seni ukiran kayu Arab yang kebiasaannya diukir pada pintu dan di jendela rumah tradisional Melayu, di mana menerapkan unsur corak seperti motif geometri, penggunaan flora dan fauna untuk memberi perincian pada hiasan. Turut dipercayai juga hasil ciptaan seni anyaman tradisional di tanah Melayu itu sendiri, seperti songket Melayu dan tikar pandan, mempunyai pengaruh kebudayaan daripada Parsi dan Timur Tengah. Untuk kesan dari segi sistem politik pula, sistem politik di tanah Melayu telah berubah dan memainkan peranan ajaran Islam sebagai satu arah petunjuk dalam politik peradaban tanah Melayu. Perkembangan politik di rantau tanah Melayu telah membawa dan menjadikan agama Islam itu sendiri sebagai agama rasmi di kalangan masyarakat Melayu. Agama Islam pula telah menjadi agama dominan yang tersebar serta membawa kepada perubahan besar dalam sistem politik dan undang-undang di tanah Melayu. Kesan-kesan yang telah terjadi di tanah Melayu adalah di mana sistem raja-raja Melayu dijadikan sebagai pemimpin politik, iaitu ketua agama yang menjaga serta memelihara kepentingan agama Islam di setiap negeri. Perkembangan politik yang menjadikan raja-raja sebagai ketua agama Islam dapat mengangkat martabat Islam itu sendiri kerana rakyat di tanah Melayu sangat setia dengan pemerintahan sistem berdaulat. Perkara itu turut dapat melambangkan nilai-nilai murni di kalangan raja-raja Melayu. Hal tersebut dapat membantu dalam menjaga keistimewaan agama dalam peradaban tanah Melayu bagi membangunkan institusi politik yang stabil. Itu sahaja mengenai kesan-kesan peradaban Timur Tengah ke atas tanah Melayu. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Kesimpulannya, peradaban Timur Tengah dan peradaban Melayu adalah dua tamadun yang berbeza dan mempunyai pengaruh yang berbeza dalam sejarah. Walau bagaimanapun, kedua-dua budaya mempunyai satu persamaan yang sama, di mana mereka ini amat mementingkan ajaran Islam. Tamadun Timur Tengah telah memberikan impak yang besar, khususnya dalam pembentukan agama Islam di tanah Melayu. Walau bagaimanapun, kedua-dua mempunyai ciri yang berbeza. Peradaban ini telah membentuk satu identiti dan budaya yang unik di wilayah masing-masing. Daripada peradaban Timur Tengah dan peradaban Melayu tersebut, kita dapat melihat bahawa mereka telah dapat menjalinkan semangat kemasyarakatan dan solidariti yang kuat dalam kalangan rakyatnya dengan menerima ajaran Islam.